Tahukah anda, ajaran sesat Ayah Pin merupakan salah satu kumpulan ajaran sesat di Malaysia. Oleh itu, kewujudan dokumentari ini adalah untuk mengupas perkembangan penularan ajaran Ayah Pin di Malaysia. Assalamualaikum, saya Syazwani Aini binti Syahrul Lail, nombor metrik 19BB04023. Syazadena binti Ahmad Muiz, nombor metrik 19BB05045. Saya Nazatun Najwa binti Nurul-Izam 19BB05046. Saya Nurul Syahirah binti Ali 19BB05054. Saya Nurul Aisyah binti Ali 19BB05055. Nama saya Siti Hajar binti Abdul Hadi, nombor metrik 20BB02012. Nama saya Farah Hamizah 19BB05048. Dokumentari kami ini bertajuk Penularan Ajaran Sesat di Malaysia, di mana kami memfokuskan ajaran Ayah Pin di Malaysia. Ajaran Ayah Pin ini diasaskan oleh Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayah Pin. Ajaran sesat ini berkampung di Hulu Besut, Terengganu. Ayah Pin ini juga menyifatkan dirinya sebagai Tuhan bagi segala agama. Pada 4 November 2019, masih lagi ada yang mengatakan mengikut ajaran Ayah Pin walaupun Ayah Pin sudah lama meninggal dunia. Contohnya, Kamayah Ali, lepasan Universiti Al-Azhar Mesir, dia dipaksa untuk solat dan mengucap 2 kalimah syahadat oleh Jabatan Agama, tetapi dia tetap dengan pendirian dia mengikut ajaran Ayah Pin. Pada 27 Januari 2005, Ayah Pin kembali menggugat ummah ketika umat Islam masih menyambut Aidiladha. Kumpulan ajaran sesat Ayah Pin yang diwartakan haram pada 4 Disember 1997 mengadakan perhimpunan di Perkampungan Kerajaan Langit di Kampung Besut, Terengganu. Pada 3 Julai 2005, Inspektor Polis dan ahli kumpulan ROK antara 21 pengikut ajaran sesat Ayah Pin yang diberkas dalam serbuan bahagian penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Pada 5 Julai 2005, Menteri Besar Datuk Seri Idris Jusoh menyatakan kerajaan Terengganu tetap akan merobohkan bangunan dan replika yang didirikan Ayah Pin kerana melanggar ordinan tanah negara. 18 Julai 2005, Perkampungan Kerajaan Langit dibakar sekumpulan 40 sehingga 50 lelaki yang tidak dikenali yang menutup muka dan mengenakan lilitan kain putih di kepala. 19 Julai 2005, polis menahan seorang lelaki berusia 65 tahun untuk membantu siasatan berhubung pencerobohan di perkampungan itu. Ayah Pin dipercayai melarikan diri bersama 4 isterinya. Pada 27 Julai 2005, pengurusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung adalah antara 3 lelaki yang direman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung kes pencerobohan dan kebakaran di perkampungan ajaran Ayah Pin. Pada 28 Julai 2005, seorang daripada 3 anak Ayah Pin dibebaskan di Mahkamah Syariah Besut, mengaku terlalu rindukan bapanya dan mengharapkan bapanya pulang semula ke pangkuan keluarga. Pada 22 April 2016, Ayah Pin, 74 tahun, yang menjadi buruan jawatankuasa sejak 2005, telah meninggal dunia di rumahnya kerana sakit tua. Dalam dokumentari ini, kami telah mengajukan beberapa soalan kepada 3 responden di kawasan Sarjana Utama Sungai Buloh. Sepanjang pengetahuan saya, Ayah Pin ni adalah satu ajaran sesat yang wujud di Malaysia. Ajaran Ayah Pin adalah ajaran sesat. Yang saya tahu Ayah Pin tu berasal daripada Terengganu, menganggap diri dia sebagai Tuhan Kerajaan Langit.
Ia semestinya kerana ajaran Ayah Pin ini sangat bertentangan dengan konsep Islam itu sendiri dan boleh merosakkan akidah seseorang. Ya, mampu merosakkan akidah orang Muslim sebab orang Muslim yang kurang ilmu dan pengetahuan agama mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Ayah Pin ni dia mampu merosakkan akidah sebab ajaran Ayah Pin ni dia memesongkan agama kita dan mampu menyesatkan kita. Antaranya yang pertama adalah boleh merosakkan akidah seseorang kerana ia sangat jauh dengan ajaran Islam yang sebenar. Seterusnya boleh merosakkan keturunan kerana Ayah Pin ni satu ajaran yang sesat dan juga membawa ajaran-ajaran yang pelik, dan juga boleh merosakkan kesejahteraan negara itu sendiri. Jika tidak dibendung, lagi ramai orang Muslim di dalam Malaysia akan rosak akidah dan sesat. Akibatnya akidah seorang tu dia akan rosak. Kalau orang Muslim yang mengamalkan ajaran sesat, diorang wajib bertaubat dengan segera dan kembali kepada ajaran Islam. Cara saya menepani apabila berjumpa dengan kelompok-kelompok ini adalah dengan yang pertama, saya akan melaporkan perkara ini kepada pihak tertentu ataupun pihak berwajib. Dan yang kedua adalah mengelakkan diri daripada terjebak dengan kelompok-kelompok Ayah Pin sendiri. Saya akan buat aduan ke Jabatan Agama Islam yang berdekatan supaya pihak berkenaan mengambil tindakan terhadap mereka. Cara mendepan dia kena kuatkan iman. Kalau melalui iman kuat, kita dapat selamat daripada ancaman hawa nafsu, dan juga kita boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap golongan yang mengamalkan ajaran sesat. Rumusan yang dapat saya simpulkan daripada ketiga-tiga responden adalah kebanyakan masyarakat cakna dengan ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Kerana apabila saya menyebutkan tentang Ayah Pin, ketiga-tiga responden mengetahui ianya adalah salah satu ajaran sesat yang wujud di Malaysia. Perkara yang bertentangan dengan Islam yang dilakukan oleh Ayah Pin dalam ajarannya, kebanyakannya hanyalah untuk kepentingan dirinya sahaja. Oleh itu, masyarakat yang melibatkan diri dengan ajaran sesat akan menyebabkan akidahnya rosak, yang menjadikannya kufur, murtad, sesat, menyeleweng dari landasan Islam yang sebenar. Antara implikasi sekiranya ajaran sesat ini tidak dibendung dengan sebaiknya, boleh meruntuhkan institusi kekeluargaan, membawa kecelaruan dalam masyarakat, malah dapat menghancurkan sesebuah negara. Penyelesaian isu berkaitan ajaran sesat di Malaysia ini sebenarnya bukan terletak pada perundangan sahaja. Sebaliknya, ia berbalik kepada kesedaran beragama seseorang. Umat Islam seharusnya sedar tentang pentingnya menjaga akidah masing-masing agar tidak tergelincir menerusi amalan ataupun tindakan. Semua pihak berwajib, terutama di bawah jabatan agama, seperti bahagian dakwah, perlu menjadikan agenda pembanterasan penyelewengan akidah berada dalam keutamaan mereka. Jadi kesimpulannya, jelaslah bahawa ajaran sesat membawa pelbagai kesan negatif dalam kehidupan manusia yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh serta utuh. Oleh demikian, anjakan paradigma harus dilaksanakan oleh badan-badan kerajaan serta swasta dan masyarakat sejagat agar dapat mengatasi masalah akidah yang sudah pastinya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Jadi, kita sebagai seorang Muslim dilarang sama sekali untuk mengamalkan ajaran, memimpin, mengetuai serta melakukan aktiviti-aktiviti dan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan ajaran Ayah Pin ini. Jika masalah ajaran sesat ini tidak dapat dibendung dengan sebaiknya, maka ia mampu menjadi barah yang akan merosakkan generasi umat Islam yang akan datang.